Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 10 Ogos 2022 bersama dengan saya Nusyah Mama Amin. Seorang pemimpin UMNO Johor berkata, parti itu harus berani merehatkan kuda-kuda lama jika ia mahu kekal relevan. Timbalan Ketua UMNO Johor Nur Jazlan Muhammad berkata demikian dalam hantaran di Facebooknya hari ini. Dalam kenyataan itu, kata Jazlan, jika UMNO tidak berubah mengikut trend semasa, ia akan mati dalam hati orang muda dalam tempoh 10 tahun lagi. Beliau berkata mungkin ramai akan terkejut dengan kenyataannya. Tetapi katanya, itulah realiti pada pilihan raya umum ke-16 PRU16 dan berharap UMNO tidak dibuai cara pemikiran lama. Nur Jazlan juga mempersoalkan sampai bila UMNO mahu melihat parti lain seperti DAP, PKR dan MUDA mempengaruhi golongan muda. Katanya UMNO tidak boleh terlalu bergantung harap kepada pengundi matang sedia ada saja, sedangkan peluang untuk meraih sokongan pengundi muda terbuka luas. Boosted Naval Shipyard Sdn Bhd BNS terpaksa menggunakan sebahagian dana daripada perolehan kapal tempur pesisir LCS untuk membayar hutang lapuk projek lain. Perkara itu didedahkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT Ahmad Nazim Abdul Rahman. Nazim dalam satu kenyataan hari ini menjelaskan, ini kerana Boosted Holdings Berhad terpaksa pada satu ketika mengambil alih PSC Industries Berhad yang dibebani hutang bank. PSC sebuah syarikat yang gagal menunaikan kontrak RM9 bilion untuk membina 6 kapal peronda luar pesisir OPV. Kata Nazim, Boosted terpaksa mengambil alih syarikat PAC demi menyelamatkan kerugian di seluruh rantaian kewangan dan ekonomi. Sementara itu, Nazim juga mengesahkan bahawa dia telah turun melawat limbungan di Lumut dan pembinaan fizikal kapal memang sedang berlangsung. Dia mendakwa kontrak itu menyatakan bahawa kesemua 6 kapal perlu dibina serentak, bukannya membina dan menghantarnya satu demi satu. Namun mengikut kontrak, BNS sepatutnya menghantar kapal pertama pada April 2019 dan 2 kapal lagi dijadualkan menyusul pada Februari dan Mac 2020, namun tiada satu kapal pun diterima sehingga ke hari ini. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin adalah individu terbaru menjadikan skandal LCS sebagai modal untuk menyerang pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi. Menyebut mengenai pelibatan Zahid dalam skandal itu, Muhyiddin mempersoalkan sama ada pengundi boleh mempercayai BN pada pilihan raya umum PRU akan datang. Dalam satu hantaran di Facebook semalam, Muhyiddin berkata, skandal LCS bukan sahaja merencatkan keupayaan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, malah ia turut menjejaskan imej kerajaan. Justru beliau menggesa kerajaan mewujudkan Suruhanjaya Bebas Diraja RCI bagi menyiasat dakwaan penyelewengan skandal itu. Zahid baru-baru ini menafikan pembabitannya dalam skandal berkenaan dan mengatakan kontrak pembelian kapal LCS diberikan selepas dia meninggalkan Kementerian Pertahanan. Terdahulu pengerusi PAC Wong Kah Wah mendedahkan pembelian 6 kapal LCS untuk TLDM membabitkan kontrak bernilai RM9 bilion telah bermula sejak 2011. Bagaimanapun, kapal berkenaan tidak disiapkan sehingga kini walaupun kerajaan telah membayar sebanyak RM6 bilion. Baik, sementara itu, Najib Razak digesa untuk menjelaskan mengapa dia sebagai Menteri Kewangan sewaktu pentadbiran BN memberi layanan istimewa kepada Boosted Naval Shipyard Sdn Bhd BNS. Kesaan itu dibuat oleh Setiausaha Publicity DAP Teo Ni Ching semalam. Dalam satu kenyataan, Teo berkata, caj penghantaran lewat bagi setiap LCS dalam kontrak itu dihadkan kepada RM180 juta. Ahli Parlimen Kulai itu berkata,
jumlah ganti rugi tertentu dan ditetapkan LAD sepatutnya 1.57 bilion ringgit mengikut hari kelewatan LCS. Tetapi kata Teo, jumlah LAD yang boleh dituntut oleh kerajaan hanya 671 juta ringgit disebabkan oleh had 180 juta ringgit LAD bagi setiap kapal. Teo juga menggesa Najib menjelaskan mengapa 1.36 bilion ringgit telah dibayar oleh kerajaan kepada BNS sebagai bayaran awal iaitu melebihi had dibenarkan MOF. Projek itu diluluskan pada 2011 ketika itu Ahmad Zahid Hamidi merupakan Menteri Pertahanan manakala Najib pula sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Selepas laporan PAC itu dikeluarkan, Najib menyalahkan kerajaan PH sebelum ini kerana membekukan projek itu pada akhir 2019. Kita ke perkembangan seterusnya. PAS tidak akan menyertai gerakan tanah air GTA, kata Setiausaha Agungnya Taqiyuddin Hassan. Menyifatkan penubuhan GTA tidak memberi kesan kepada PAS, beliau berkata gabungan itu bukanlah terdiri daripada parti-parti dominan. Ketika ditemui pemberita semalam, Taqiyuddin turut menyeru kepada GTA untuk bergabung dengan parti yang memberi kepentingan serta membela rakyat. PAS ketika ini adalah Sekutu Bersatu yang membentuk Perikatan Nasional bersama gerakan dan dua parti berpangkalan di Sabah. Pada Khamis lepas, Pengerusi Pejuang Dr. Mahathir Mohamad mengumumkan penubuhan GTA iaitu sebuah gabungan bertujuan memperkasa kaum Melayu terutama dalam bidang ekonomi. Namun Dr. Mahathir menjelaskan GTA tidak bersifat perkauman, sebaliknya menumpukan usaha melawan sebuah parti Melayu yang telah pun menyeleweng iaitu UMNO. Dr. Mahathir melancarkan GTA terdiri daripada parti politik, badan bukan kerajaan NGO, profesional dan ahli perseorangan. Gabungan itu dipelopori Parti Perjuang Tanah Air Pejuang, Parti Perikatan India Muslim Nasional Iman, Parti Barisan Jemaah Islamiyah Se-Malaysia Berjasa dan Parti Bumi Putera Perkasa Malaysia Putra. Penganjur Kedah Fashion Week 2022 KFW22 akan dipanggil memberi penjelasan berhubung penampilan menjolok mata seorang model pada acara tersebut. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Kerajaan Tempatan Negeri, Muhammad Hayati Othman berkata, tindakan akan dikenakan ke atas pihak berkenaan jika mereka didapati melanggar peraturan ditetapkan. Katanya dalam hantaran di Facebook semalam, hasil semakan awal mendapati pihak penganjur juga tidak memohon permit dan tidak mendapat kelulusan pihak berkuasa tempatan PBT. Semalam tular di media sosial gambar seorang model berpakaian menjolok mata pada KFW22 yang berlangsung di sebuah pusat beli belah di Kedah pada hujung minggu lalu. Gambar tersebut kemudian mendapat kritikan daripada orang ramai termasuk netizen yang mempersoalkan kepimpinan kerajaan negeri yang diterajui PAS. Sementara itu, dalam satu kenyataan hari ini, penganjur KFW22 berkata mereka kesal dengan perkongsian foto oleh tetamu itu yang melanggar kod etika pemakaian. Penganjur itu turut memohon maaf atas sebarang kejadian yang telah menyentuh sensitiviti mana-mana pihak. Selain itu, penganjur itu berkata majlis itu telah mendapat kelulusan oleh pihak berwajib sebelum ia dijalankan. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nusha Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.